dan selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan menyambung lagi soalan topik matematik dalam operasi tolak yang melibatkan masalah harian. Okey, untuk kali ini cikgu akan terangkan bagaimana untuk membuat penyelesaian bagi topik tolak berdasarkan daripada teks. Ataupun gambar rajah ataupun ayat matematik. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey. Okey, kamu diberi suatu gambar. Okey, kalau dilihat pada gambar tersebut, kamu lihat di situ kuis pintar matematik. Markah SK Murni dengan SK Desa. SK Murni ada 5,304 markah. Dan SK Desa ada markah dia 6,475. Okey, ini hanya pada gambar rajah. Kamu tak tahu apa soalan dia. Okey, jadi soalan dia berbunyi, kirakan markah kuis yang SK Murni perlu dapatkan supaya sama dengan markah kuis SK Desa. Okey, macam mana kamu nak buat? Okey, pertama sekali kamu kena tengok dulu. Dia diberi, apa yang diberikan dia adalah markah kuis. Okey, markah kuis Sekolah Kebangsaan Desa berjumlah 6,475. Manakala markah kuis bagi Sekolah Kebangsaan Murni adalah 5,304. Okey? Ini markah mereka. Okey? Ini markah mereka. Kemudian, apakah operasi yang diperlukan? Kamu dah tahu ini kita belajar operasi tolak. Jadi, mesti operasi tolak. Kemudian, apa soalan tu minta? Soalan tu minta, dia kata, kirakan markah kuis yang SK Murni perlu dapatkan supaya sama dengan markah kuis SK Desa. Jadi, dia minta kamu supaya dia nak markah kuis SK Murni yang diperlukan supaya sama dengan markah kuis SK Desa. Dia nak markah tu berapa supaya sama dengan SK Desa. Okey, apa yang diperlukan adalah, okey, cara penyelesaian kita keluarkan dulu ayat matematik dia. Ingat ayat matematik. Okey, iaitu 6,475 tolak dengan 5,304. Okey, bila kita dah keluarkan ayat matematik ini, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, macam mana? Okey, salin balik 6,475 tolak dengan 5,304. Okey? Berapa? Tolak 5 tolak 4, 1. 7 tolak 0, 7. 4 tolak 3, 1. 6 tolak 5, 1. Jadi, jumlah markah yang diperlukan lagi untuk Sekolah Kebangsaan Murni untuk sama dengan Sekolah Kebangsaan Desa adalah berjumlah 1,171. Okey? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Contoh soalan kedua. Okey, apa dia soalan dia? Okey, soalan dia dalam bentuk ayat. Okey, teks. Okey, terdapat 375 ekor ikan gapi di dalam akuarium. 156 ekor daripadanya telah dijual. Berapakah baki ikan gapi yang tinggal? Okey, daripada ayat ni, jika kamu perhatikan betul-betul, okey, dia kata dia ada 375 ekor ikan gapi dalam akuarium. Okey, dalam akuarium tu ada 375. Kemudian dia kata dia jual sebanyak 156 ekor. Jadi, berapakah yang tinggal dalam akuarium tersebut? Okey, macam mana? Lebih senang jika kamu buat jadual. Sebab apa kita nak buat jadual tersebut? Sebab kita nak keluarkan info atau maklumat yang terdapat dalam
teks yang telah kamu baca. Okey, kat sini dia kata jumlah ikan gapi. Berapa ekor ikan gapi yang ada dalam akuarium tersebut? Berapa? 375. 375 ekor ada dalam akuarium. Kemudian dia kata tadi dia jual. Berapa dia jual? 156. Jadi baki dia tinggal berapa? Okey. Seterusnya, apa yang perlu kamu buat lagi? Pastikan kalau kamu nak buat, kamu kena tulis dulu ayat matematik. Kemudian dah tulis ayat matematik, kena buat bentuk lazim supaya mudah untuk kamu buat penolakan. Okey, apa ayat matematik dia? Okey, ini adalah ayat matematik. 375 tolak dengan 156. Okey? 375 tolak 156 sama dengan berapa? Okey, apa yang perlu kamu buat tadi? Buat bentuk lazim. Okey, tuliskan balik. 375 tolak dengan 156. Tolakkan. Ini akan kamu dapat jawapan dia. 219. Macam mana dapat jawapan ni? Buat penolakan. 5 tolak dengan 6. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi, kena pinjam pada kawan sebelah. Kawan sebelah dia 7. Jadi, bila dah kita pinjam 1, akan jadi 6. 5 ni akan jadi 15. Okey? Okey, 15 tolak 6. Dapat tak? Boleh. Jadi 15 sebab dia dah besar, dia tolak dengan yang kecil jadi 9. Kemudian 6 tolak dengan 5 boleh? Bolehlah. 6 tolak 5, 1. Kemudian 3 tolak 1 jadi 2. Jadi jumlah jawapan ikan gaping yang tinggal di dalam akuarium adalah berjumlah 219. 219. Ini ikan gaping yang tinggal. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Contoh soalan yang ketiga. Apa dia soalan dia? Ini dia. Panjang sikit ayat dia. Sebuah syarikat dibekalkan 1,800 batang pen untuk kegunaan selama 3 bulan. Sebanyak 976 batang pen digunakan pada bulan pertama dan 657 batang pen digunakan pada bulan kedua. Kirakan baki bilangan pen untuk kegunaan pada bulan ketiga. Okey, ini pun sama. Kalau yang begini, lebih mudah jika kamu keluarkan info-info dia. Kamu nampak tu yang berwarna kuning dan merah tu? Okey, jadi kita keluarkan, fahami soalan dia. Kita keluarkan dalam bentuk jadual. Okey, syarikat. Sebuah syarikat ni, dia ada berapa? Dia dibekalkan dengan berapa batang pen? Dia bagi sebanyak 1,800 batang pen. Kemudian bulan pertama dia kata tadi. Ini. Bulan pertama dia kata 976 digunakan pada bulan pertama. Kemudian bulan kedua dia gunakan lagi sebanyak 657. Jadi baki dia berapa lagi untuk digunakan pada bulan seterusnya? Kita tak tahu. Itu yang kita kena cari. Okey? Okey, macam yang tadi kita keluarkan. Apa yang perlu kamu buat? Kamu mesti buat bina ayat matematik. Okey, macam mana bina ayat matematik tadi? Tulis balik. 1,800 tolak dengan 976 tolak lagi dengan 657. Ini adalah ayat matematik. Okey, berapa kali saya ulang ni? Ini adalah ayat matematik. Untuk cara penyelesaian, buat dalam bentuk lazim. Ini kamu buat dalam bentuk lazim. Keluarkan balik. 1,800 tolak dengan 976. Boleh tak kalau kita nak terus tulis tolak kat bawah? Ingat saya pesan yang lepas, buat 1 per 1. Okey? Okey, kita selesaikan dulu. 1,800 tolak dengan 976. Okey, ini adalah jawapan dia. 824. Macam mana kita dapat jawapan 824?
Tolak satu-satu. Kosong tolak 6 boleh ke tidak? Tak boleh, kena pinjam pada kawan sebelah. Dia pinjam pada kosong. Kosong ni tak ada apa-apa. Jadi dia pinjam lagi dengan kawan sebelah. Okey, sebelum tu dia pinjam. Jadi yang kosong yang pertama akan jadi 10. 10 tolak 6 dia akan jadi 4. Okey. Kemudian yang ni, yang kosong ni dia tak ada tadi. Tapi dia pinjam pada kawan sebelah. Dia pinjam pada 8 ni. Jadi 8 dia jadi 9 lah dekat sini. 9 tolak 7 sama dengan 2. Okey, 8 ni akan jadi 7. 7 tolak dengan 9 boleh ke tidak? Tak boleh, kena pinjam juga pada 1. 1 ni akan jadi 0. 7 tu akan jadi 17. 17 tolak dengan 9 akan jadi 8. Okey, kemudian ini dah habis ke jawapan penuh? Belum lagi. Sebabnya kita ada lagi 1 bulan yang belum lagi tolak. Betul tak? Okey, jadi kamu ambil balik jawapan 824. Tolak lagi dengan baki 657. Kamu tolak kan? 1 tolak 7 boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi, pinjam pada kawan sebelah. 2 tu, 2 akan jadi berapa? 1. 1 tu akan jadi 11. Baru boleh tolak. 11 tolak 1, 11 tolak 7, 4. Okey? 4. Jadi 1 ni tolak dengan 5 boleh ke tidak? Tak. Tak boleh. Jadi kena pinjam juga pada kawan sebelah dia 8. 8 akan jadi 7. Yang 1 ni akan jadi 11 balik. 11 tolak dengan 5 jadi 6. Kemudian 7 tolak 6, 1. Ini jawapan dia. Cikgu tersalah. Ini adalah 1. Okey? Okey, jawapan dia adalah 164. Okey? 164. Okey, ini jawapan dia, 164. Okey, seterusnya. Ada lagi tak? Okey, tak ada. Ini adalah tugasan untuk kamu pada hari ini. Okey, apa yang perlu kamu buat? Okey, selesaikan tugasan pada link aplikasi live worksheet yang telah cikgu sediakan. Kemudian, murid dikehendaki menunjukkan jalan penyelesaian bagi soalan di dalam aplikasi live worksheet tersebut di dalam buku kerja masing-masing. Okey, cikgu nak kamu cuba selesaikan tugasan yang cikgu bagi melalui link yang cikgu beri. Tapi cikgu nak kamu buat cara penyelesaian di dalam buku latihan, buku tulis. Okey? Jangan nak terus guna apa-apa ataupun tanya mak ayah awak. Awak kena tulis dulu, cari jawapan dan tulis dalam buku tulis. Kemudian baru awak jawab soalan yang cikgu bagi tu. Faham? Kemudian, setelah kamu buat, pastikan markah bagi setiap pelajar dihantar kepada cikgu. Cikgu nak kamu ambil gambar dan bagi pada cikgu. Okey, berapa markah yang kamu dapat. Okey, dan seterusnya, untuk latihan pengukuhan lagi, siapkan pada buku latihan yang cikgu yang ada pada kamu tu. Okey, untuk tahun 5 buat pada muka surat 35 dan 36 dan murid tahun 6 buat pada muka surat 41 dan juga 42. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.